主内弟兄姐妹，大家平安。 Salam sejahtera Bapak Ibu sekalian. 非常感恩，今天神再次带领我们回到主的殿中，一起来敬拜主。 Kita bersyukur hari ini Tuhan membawa kita kembali ke rumahnya untuk bersama-sama beribadah dan berbakti kepadanya. 我们求神怜悯我们，让我们今天的敬拜、赞美、祷告讨主的喜悦。 Kiranya Tuhan berkenan dan apa yang kita sampaikan, doa kita dan pujian kita sungguh-sungguh berkenan di hadapan Tuhan. 也让我们每一个人今天都在神的面前蒙恩蒙福。 Dan setiap kita diberkati oleh Tuhan. 我们在祷告中再次求神帮助我们。 Kita berdoa, kita Tuhan menolong kita. 我们一起祷告。 Kita masuk di dalam doa. 天父上帝，感谢你的恩典。 Tuhan kami bersyukur atas anugerah-Mu. 今天你带领了我们回到你的殿中来敬拜你。 Hari ini Kau membawa kami kembali ke rumah-Mu untuk beribadah, berbakti kepada-Mu. 我们相信主有你的恩典，有你的祝福领到我们。 Kami yakin ada anugerah dan berkat Tuhan yang akan dicurahkan kepada kami. 我们今天带着我们心中许多的疑问、问题来到你面前， Kami membawa segala pertanyaan dan keraguan kami datang di hadapan-Mu. 然后我们相信主，你要赐给我们主你上头来的亮光， Kami yakin Tuhan akan memberikan pencerahan dari surgawi. 让我们今天从你的话语当中领受主你给我们的话语。 Dan kiranya kita dapat mendapat berkat dari firman-Mu yang Tuhan berikan kepada kami hari ini. 主啊，求你对我们说话， Bersabdalah kepada kami ya Tuhan. 也求圣灵自己引导我们进入你的真理。 Biar Tuhan Roh Kudus memimpin kita masuk di dalam kebenaran-Mu. 帮助你台上两位仆人，在他们有限短缺里，愿主你的能力能够彰显在我们当中。 Kiranya kedua hamba Tuhan yang lemah ini Tuhan kuatkan dan Tuhan memberikan kekuatan kepada mereka. 也求你让我们每一个人有一颗顺服你的心。 Biar setiap kami mempunyai hati yang taat kepadamu. 我们听到，而且能够行道。 Dan tidak saja menjadi pendengar, tapi menjadi pelaku firman. 奉耶稣基督的名，我们这样的祈祷。 Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 阿门。 Amin. 那今天我们要从主的话里面学习什么是神在我们生命中的呼召。 Dan kita hari ini akan dalam firman Tuhan belajar apa yang menjadi panggilan Tuhan bagi kita. 神在我们生命中的呼召，好像非常熟悉的一句话。 Dan satu panggilan Tuhan bagi kita, satu kata mungkin yang sangat familiar bagi kita. 最近教会也非常的呼吁我们弟兄姐妹参与侍奉的行列。 Dan kita lihat banyak begitu jemaat ikut dalam barisan pelayanan. 但是对我们来说，神的呼召是怎么样的一回事呢？ Tapi sebetulnya apa sesungguhnya panggilan Tuhan bagi kita itu? 我们如何知道神在呼召我们来服侍他？ Bagaimana kita tahu Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia? 而我们如何对神的呼召做出一个正确的反应？ Dan bagaimana kita memberikan respon yang benar terhadap panggilan Tuhan bagi kita? 在我们的心中还有很多的疑问。 Mungkin banyak pertanyaan di dalam hati kita. 假如我接受神的呼召， Jika saya menerima panggilan Tuhan, 是否会对我每一天的生活有一些某种程度的障碍？ apakah akan menjadi segangguan dalam kehidupan sehari-hari kita? 是不是我比平常会更忙碌一点？ Apakah akan lebih sibuk dari biasanya? 是否我必须付上怎么样的一个代价？ Dan apa harga yang harus saya bayar? 今天透过旧约圣经的一个人物，就是亚伯拉罕， Dan kita akan melihat dari satu tokoh kitab perjanjian lama, Abraham. 就是创世纪第12章第1到第9节，记载神如何呼召亚伯拉罕。 Dan dari kitab Kejadian pasal 12 ayat 1 sampai 9 kita melihat bagaimana Tuhan memanggil Abraham. 我们从他生平经历，神如何呼召他学习宝贵的功课。 Kita dari data hidupnya kita melihat bagaimana kita belajar bagaimana Tuhan dia memenuhi panggilan dari Tuhan. 我们请大家仔细的听这一段视频的一个对白。 Dan kita akan melihat dari tayangan ini. 就是借助一个视频，我们仔细的听一段的对白，亚伯拉罕与神的对白。 Kita akan melihat dialog Abraham dengan Tuhan melalui tayangan ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Abraham,
pergilah dari negerimu. Sungguh perintah yang mendadak, tanpa basa-basi, tanpa perkenalan. Tiba-tiba, Tuhan yang tak dikenal ini memberi perintah. Ini bukan sebuah percakapan, dan ini pertemuan pertama kita. Saya sudah menyembah dewa saya sendiri. Kepadamu saya tidak pernah berdoa, tidak pernah mempersembahkan korban, tidak pernah meminta bantuan. Tapi tiba-tiba, seperti api tanpa ritual di padang pasir, saya mendengar, pergilah. Pada usia 75, apakah saya harus meninggalkan hidup saya, membawa istri saya yang sudah tua, Sarai, berjalan ke tempat yang tidak jelas? Mari kita luruskan ini. Dalam 10 generasi sejak banjir, engkau tidak berbicara kepada siapa. Engkau memberi perintah, kemaslah tenda, tinggalkanlah rumah, kuburan nenek moyang saya, teman-teman saya. Tinggalkan Haran untuk negeri yang tidak engkau sebutkan. Di sana menjadi orang asing, seorang pengembara. Dari 2 orang tua yang lemah, Tuhan, engkau berjanji akan membuat bangsa yang besar. Melalui saya semua bangsa di bumi akan diberkati. Engkau datang terlambat, Tuhan. Sangat terlambat di umurku ini. Tetapi kami dan unta-unta kami berangkat di pagi hari. 神对亚伯拉罕的呼召来得非常的突然。 Dan panggilan Tuhan kepada Abraham datangnya begitu mendadak. 亚伯拉罕不知所措，他不知道应该如何面对这样的一个呼召。 Dan pada saat itu Abraham tidak tahu bagaimana menghadapi panggilan tersebut. 如果今天神也给我们像亚伯拉罕同样的一个呼召， Jika Tuhan hari ini juga memberi panggilan sama seperti Abraham kepada kita, 突然之间我们心里有一样的感动。 bagaimana mendadak ada suatu gerakan dalam hati kita. 昨天有一个弟兄对我说， Kemarin ada seorang jemaat berkata kepada saya, 他说牧师，我很久了，很想参与这样的一个服事。 dan aku sudah lama ingin ada satu pelayanan demikian. 我没想到他中文讲得那么好。 Di luar dugaan saya, Mandarinnya sangat baik sekali. 他说我要参与这个翻译的工作， Dia bilang saya mau ikut dalam pelayanan gereja. 我希望我能够帮助一些翻译的工作。 Dia ingin membantu di dalam pelayanan penterjemahan. 当然并不表示说没有他所考虑到的问题。 Tentu saja mungkin ada pertimbangan-pertimbangan dari pribadi dia. 我们今天面对神对我们的呼召， Hari ini kita menghadapi panggilan Tuhan. 也许有很多令我们可以让我们考虑的问题。 Mungkin ada banyak pertanyaan-pertanyaan atau pertimbangan yang akan kita timbul dalam hati kita. 我们一生有很多我们要做的事， Sepanjang hidup kita banyak pekerjaan harus kita lakukan. 但是我们不能把所有的事情做得很好。 Tapi kita tidak melakukan segala sesuatu dengan baik. 我们的生命非常有限， Dan hidup kita adalah sangat-sangat terbatas. 我们还没完成我们要做的工作，我们时间已经没有了。 Ketika kita belum selesai pekerjaan kita, waktu kita sudah habis. 我们如何使用在这短暂的岁月里，能够完成重要的事项呢？ Bagaimana di dalam hidup yang singkat ini kita dapat menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang penting. 我们不需要每一样事情都要去做，我们不需要每一样事情去做， Kita tidak harus melakukan segala sesuatu. 但是我们必须要做的一样事情，
Tapi satu hal yang pas harus kita lakukan, 就是神呼召我们要去做的事。 yaitu satu harus kita melakukan pekerjaan panggilan yang dalam Tuhan. 为什么呢？ Mengapa? 因为神的呼召是恩典， Karena panggilan Tuhan merupakan anugerah. 我们很难明白为什么神要呼召像你像我这样有限这样短缺的一个人来服侍 Dan 他。 kadang-kadang kita tidak habis pikir, mengapa Tuhan memanggil kita orang yang lemah, yang penuh dengan kekurangan. 神是全能的上帝， Bahkan Tuhan yang Maha Kuasa. 他能够行我们所不能行的事， Dia dapat melakukan segala sesuatu yang tidak dapat kita 他 lakukan. 根本都不需要我们帮助他， Sebetulnya dia tidak perlu bantuan dari kita. 他根本都不需要呼召你、呼召我。 Sebetulnya dia 来服侍 tidak 他 perlu memanggil Anda dan memanggil saya. 但是他竟然把这样的一个机会，让我们能够服侍他， Tapi dia memberi kesempatan tersebut untuk kita dapat melayani Tuhan. 在他荣耀的施工里面有份， Di dalam pelayanan pekerjaan yang mulia, kita mendapat bagian. 所以这是恩典， Itulah anugerah. 也是我们生命中的使命啊。 Itu juga satu misi hidup kita. 我们想想看， Mari kita renungkan, 在主的恩典里， di dalam anugerah Tuhan, 神呼召像亚伯拉罕的一个人， dan Tuhan memanggil Abraham. 他出生于乌尔城，在米索波大尼的这个地区，古代的一座城。 Dia lahir di Ur, di daerah wilayah Mesopotamia. 考古学家发现，这个米索波大米是被认为最早世界最早文明的地方。 Dan menurut arkeolog, dan Mesopotamia merupakan satu peradaban yang paling awal yang diketahui oleh dunia. 亚伯拉罕必须要离开他这样的一个舒适区， Mengapa dia harus meninggalkan tempat yang nyaman tersebut 他离开他所爱的人， dan meninggalkan orang-orang yang dia kasihin? 他离开他每一天的那一种已经习惯的生活 Dan meninggalkan kehidupan yang sudah terbiasa. 面对一个他不知这个未知的一个未来 Dan dia akan menghadapi satu masa depan yang tidak diketahui. 对他来说这是不容易的一个决定。 Bagi dia ini satu keputusan yang sulit untuk diambil. 在刚才亚伯拉罕那对跟神对白的那个视频里， Di dalam tadi video kita lihat dan dialog dan Tuhan dengan Abraham, 亚伯拉罕说：“我已经年纪老迈了， dia bilang saya sudah tua bah. 我的妻子也是已经年纪老迈了。 Demikian juga istri saya. 你还要师傅我们成为一个成为世界的大国吗？ Dan kau masih menjadikan kami terang dunia. 你还要师傅我们成为这个宗教列国的祝福吗？ Dan kau masih tetap menjadikan kami sebagai berkat-berkat bangsa-bangsa lain. 这些都是亚伯拉罕所面对的问题 Inilah semua masalah yang dihadapi oleh Abraham. 很不容易答应神的一件事情。 Satu hal yang sulit untuk mengiyakan kepada Tuhan. 如果你仔细听最后的那一段对白， Jika kita mendengarkan dialog yang terakhir tadi, 亚伯拉罕对神说：“神啊，太迟了吧！ dan Abraham berkata kepada Tuhan, sudah terlambat. 但是呢，我还要顺服你。 Tapi saya tetap mau melayani dia. ”他还是收拾行李，带他所有的东西离开了乌尔，往神指示他的地方去。 Dia tetap membereskan bekal-bekalnya dan meninggalkan Ur ke tempat yang ditujukan oleh Tuhan. 我们仔细的看看，有几样我必须要强调的。 Dan ada beberapa hal yang harus kita tegaskan. 第一就是离开这句话， Di sini Indonesianya terjemah pergi. 就是他要离开啊。 Dia harus meninggalkan. 那在原来虽然我们可明白神要离开那个他所过去住的地方， Yaitu meninggalkan tempat yang asalnya. 但是在属灵的含义里啊， Dan di dalam makna rohani, 过去他敬拜别的神 dahulu dia beribadah kepada ilah-ilah lain. 他完全不认识这对于我的真神。 Dan dia sama sekali tidak mengenal Allah yang sejati. 离开这个意思就是说，他要离开他过去的那一种习惯。
meninggalkan yaitu meninggalkan segala kebiasaan dahulu. 他要离开他那过去那种敬拜的生活， Dia meninggalkan dulu kehidupan ibadah yang dahulu 开始一个新的里程。 dan melalui satu perjalanan yang baru. 这个里程是新兴的里程 Dan perjalanan baru ada perjalanan yang sama sekali membaru. 啊，是他完全还不熟悉的一个里程 Satu perjalanan sama sekali dia tidak kenal. 啊，一个蒙神呼召的一个人， Dan seorang yang dipanggil oleh Tuhan, 必须要离开他过去不讨神喜悦的生活， dia harus meninggalkan segala sesuatu yang tidak berkenan kepada Tuhan masa lalu. 他要离开过去那不讨神喜悦的那一种生活方式。 Dia juga harus meninggalkan segala sesuatu kehidupan yang tidak berkenan bagi Tuhan di masa lalu. 当我们开始这个新兴的里程的时候， Ketika kita memulai perjalanan yang baru ini, 我们响应主的呼召， kita meresponin panggilan Tuhan. 我们开始过一个敬拜神求告神的一个生命。 Dan kita mulai satu kehidupan beribadah dan berseru kepada Tuhan. 我们今天想到神在我们身上的呼召， Dan kita ingat tentang panggilan Tuhan bagi kita. 有好多可能是我们思考的事。 Ada berapa hal yang perlu kita pertimbangkan 我 mungkin. 到底用什么来服侍上帝？ Sebetulnya dengan apa saya dapat melayani Tuhan? 神呼召我们，神有他的美意在其中。 Tuhan memanggil kita pasti ada rencana indahnya. 神要接受你今天的工作，今天的事业，今天你的所有的成就，用神所给你的恩赐来服侍他。 Tuhan mungkin mau memakai pekerjaan dan usaha Anda dan segala hasilmu untuk melayani Dia. 我们看着第二节经文提到说，神接受我们这样的一个摆上，这样的一个响应来侍奉我们周遭的人。 Dan Tuhan melalui panggilan terhadap kita, Dia akan mengasihi orang-orang yang ada di sekitar kita. 神师傅亚伯拉罕是要亚伯拉罕成为列国的祝福， Dan Tuhan memberkati Abraham supaya dia menjadi berkat bagi bangsa-bangsa lain. 地上的万国万民因他得福。 Dan semua kaum di dunia di bumi mendapat berkat dari Abraham. 今天当我们想到我们从来都没有想过要怎么样去服侍神。 Mungkin kita tidak pernah memikirkan bagaimana untuk melayani Tuhan. 我每一个礼拜都来做礼拜 Saya tiap minggu datang beribadah 我偶尔也参加祷告会 dan kadang-kadang ikut juga dalam kebaktian doa. 有时我也奉献 Dan kadang-kadang juga saya mempersembahkan. 这一切好像是我已经做得很好了 Nah, saya rasa mungkin ini sudah cukup baik bagi saya. 我是一个很忠心的一个基督徒， Saya adalah seorang Kristen yang setia. 但是可能我们没有想到的一件事情， Tapi satu hal yang tidak terpikir oleh kita. 其实神不是要我们单单过这样的一个生活， Tuhan tidak saja kita mau melakukan hal-hal yang sedemikian aja. 是要我们每一个基督徒的生命能够成为祝福的生命。 Dan dia mau hidup setiap orang kecil menjadi berkat bagi sesama. 亚伯拉罕如果永远住在这个乌尔城里， Jika Abraham tetap tinggal di kota Ur, 虽然他过得很舒服， dia akan hidup di dalam kehidupan yang penuh 但他 kenyamanan. 生命不能成为祝福， Tapi hidupnya tidak bisa menjadi berkat. 他只能够为自己而活。 Dia hanya bisa hidup bagi dirinya sendiri. 可能今天我们也没有听到有关亚伯拉罕这个人物。 Dan mungkin hari ini kita tidak mengenal lagi tokoh tentang Abraham. 我们今天信了主， Hari ini kita percaya kepada Tuhan. 我们一向以来都认为我们过得很好了， Kita merasa hidup kita sudah cukup baik selama ini. 神也祝福我们 Tuhan sudah memberkati kita. 够了吧？ Nah, sudah cukupkah? 还要参与怎么样的一个服侍呢？ Harus melayani, ikut dalam pelayanan bagaimana lagi? 如果我们这样想的话， Jika kita hanya berpikir demikian, 我们就错过了一个非常宝贵的机会。 kita akan kehilangan satu kesempatan yang sangat berharga. 其实我们的生命不但如此而已， Dan hidup kita sebetulnya tidak hanya demikian saja. 我们的神要我们完成非常重要的使命 Tuhan mau kita menggeram satu misi yang amat penting. 神要我们能够成为祝福， Tuhan mau kita menjadi berkat bagi sesama 接受他给我们的一切， dan melalui segala sesuatu yang Tuhan berikan kepada kita. 这不是多少的问题， Itu bukan banyak dikitnya. 但是我们是否明白，我们今天所有的是神给我们
用来服侍他的。 Dan apakah kita mempunyai satu angan bahwa segala sesuatu yang Tuhan memberikan kita adalah untuk menjadi berkat. 那奉献5饼2里的小孩啊， Dan anak kecil yang mempersembahkan 5 roti 2 ikan, 他从来没想到他的5饼2里能够喂饱5000个人。 dia sama sekali anak itu tersebut sama sekali tidak terpikir bahwa 5 roti 2 ikan bisa mengenyangkan 5.000 orang lebih. 但是当他知道有这样的一个需要的时候， Tapi ketika dia tahu kebutuhan demikian, 他把自己所有都摆上了。 dia memberikan segala sesuatu yang ada padanya. 对他来说，这是机会。 Dan baginya ini satu kesempatan. 假如今天我们认为神所给我们的是神给我们的恩典，是一个服侍他的一个机会。 Jika Tuhan mengambil anugerah Tuhan memberikan kepada kita, adalah satu kesempatan kita untuk melayani Dia. 虽然我们知道服侍会有好多的挑战，也有好多的摆上在神的面前。 Dan melayani pasti banyak tantangan dan harus banyak untuk menyerahkan sendiri. 但是这是一个机会啊！ Tapi ini suatu kesempatan. 比如来说，我们今天的诗班呢，献诗赞美主 Hari ini paduan suara memuji Tuhan. 他们今天线上的诗歌大约差不多是有5分钟的时间 Dan 不到。 paduan suara hari ini sampaikan mungkin hari ini hampir kurang dari 5 menit. 但是这是一个他们服侍的机会 Itulah satu kesempatan mereka melayani Tuhan. 预备我们的心来听主的话。 Mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. 但我们没有想到他们所要付上的代价。 Tapi kita tidak terpikir berapa harga yang sudah mereka bayar. 我不知道他们花了多少时间，把今天所有要唱的诗歌都背下来了， Dan 背书下来。 berapa lama, berapa habis waktu mereka untuk menghafali syair-syair yang akan disampaikan dan menaikkan pujian pakai hari ini. 也不知道唱错了多少回啊，而且必须不断的重复才有今天的这个成就。 Mungkin di dalam latihan banyak kesalahan dan harus berulang-ulang kali. 一个服侍主的人，一个把自己摆上服侍主的人 Seorang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan. 虽然他必须要付上某些代价 Mungkin dia akan membayarkan harga-harga tertentu. 甚至于他可能会面对一些的困难， Mungkin akan mendapat kesulitan tertentu pula. 但是这一切都在神的恩典里面。 Tapi semua itu adalah anugerah Tuhan. 亚伯拉罕一路他开始了这个信心的历程的时候， Dan ketika Abraham mulai perjalanan iman ini, 他已经年纪老迈了， dia sudah tua. 他带着所有的产业 Dia membawa segala harta kekayaannya 他的产业跟我们所想象的不一样 dan kekayaannya tidak seperti yang kita bayangin. 他带了很多的辛口 Dia membawa banyak ternak 一路走的那一段历程，不是一段容易走的路， dan perjalanan itu bukan satu perjalanan yang enak. 这是长途跋涉的一段路。 Itu satu perjalanan panjang dan penuh dengan tantangan. 其中他所面对的困难，我们今天没有办法一一的详细的说 Dan 明。 segala tantangan di hadapan tidak dapat kita utarakan satu persatu. 当时没有像今天现今这个时代的进步。 Dan pada zaman itu tidak seperti kemajuan saat ini. 我们相信他走走又停停， Pasti dia makin sebentar berjalan berhenti dan berjalan berhenti lagi. 那一段路程实在是太费力气了，太很消耗他的 Terlalu 体力 banyak perjalanan yang berliku-liku. 根据专家们的这个研究呢，他们大概这样的估计，那一段行程有1635公里。 Dan perjalanan itu mungkin mencapai sampai 1076 kilometer. 大概是1600公里，在当时古代的那个这个可能不是非常的准确 Mungkin tidak tepat sekali. 因为当时的那一段路非常的在乎路途的问题。 Dan perjalanan itu tergantung juga kondisi jalan waktu saat 但是如 itu. 果我们从今天的这个估计来说，计算来说， Dan jika menurut perhitungan zaman saat ini, 当时的乌俄了，就是今天的伊拉克， dan Ur adalah berada di negara Irak sekarang. 大概以今天的计算有1076公里。 Dan mungkin dihitung zaman saat ini adalah 1076 kilometer lebih. 我们可以想象那一段离程
是多么长的一段里程。 Dan kita dapat bayangan perjalanan yang sangat panjang sekali. 就算他们走得快，他们也还要等做他们的心口一起走。 Dan mungkin berjalan mereka sambil menunggu ternak-ternak mereka. 这是一路走非常吃力的一段里程。 Satu perjalanan yang cukup berat sekali. 不是每一个时候都能够遇到像图片上的这个绿洲。 Tidak saja mereka senantiasa dapat menemukan oase di padang gurun itu. 有时候他们也必须面对一片的沙漠。 Mereka ada menghadapi padang pasir. 但是呢，亚伯拉罕在这新兴的里程当中他不断的学习如何的认识那信实可靠的上帝。 Tapi di dalam perjalanan iman Ibrahim terus belajar bagaimana terus bersandar kepada Tuhan yang penuh dengan kesetiaan. 在每一段行程当中，亚伯拉罕做了一件非常宝贵、重要的事。 Di dalam perjalanan tersebut Abraham melakukan satu perkara yang penting. 他不断的为耶和华筑堂， Dia terus membangun mesbah bagi Tuhan. 意思是说，他不断的认识这呼召他的神， Dia terus makin mengenal tentang Tuhan yang telah memanggil dia. 他学习不断的求告他的名。 Dia terus belajar bagaimana memanggil nama Tuhan. 我们今天在服侍主的旅途中 Di dalam perjalanan kita melayani Tuhan saat 一个 ini, 愿意把自己摆上响应主呼召的人 seorang yang mau menyerahkan diri untuk memenuhi panggilan Tuhan. 在一路走过来的信心旅途当中，我 Dalam- 们不断的认识上帝。 Dalam perjalanan iman kita makin hari makin kenal kepada Tuhan. 如果我们今天做一个完全没有服侍主的生涯， Jika kita perjalanan hidup kita adalah satu hidup yang tidak pernah melayani Tuhan. 我们不能真正认识那呼召我们的上帝。 Kita tidak akan mengenal dengan baik tentang Tuhan yang telah memanggil kita. 一个人把自己摆上服侍神， Dan seorang yang menyerahkan diri untuk melayani Tuhan, 虽然他会面对很多的困难， sekalipun akan menghadapi banyak kesulitan dan tantangan, 但是他也从这一些困难里面更认识那信实可靠的上帝。 tapi dari kesulitan tersebut dia akan belajar untuk makin kenal kepada Tuhan yang setia. 我们发现到亚伯拉罕不断的跟随着神所指示他要去的地方。 Dan Abraham terus mengikuti petunjuk Tuhan pergi ke tempat negeri yang ditunjukkan oleh Tuhan. 他越走越远离他原来的地方。 Makin jalan dia makin jauh dari tempat asalnya. 神今天要我们在响应他的呼召过这个新兴的里程。 Tuhan mau kita untuk menganggap dan panggilan Tuhan untuk menjalankan perjalanan iman kita 渐渐的离开我们过去不讨神喜悦的生活。 dan meninggalkan segala sesuatu kehidupan yang tidak berkenan Tuhan masa lalu. 我们发现这三样宝贵的事，是我们可以从亚伯拉罕身上学到的功课。 Dari Abraham kita dapat belajar 3 hal yang penting, 第一是离开 yaitu meninggalkan. 这个意识到我们必须一个服侍主的人必须离开他不讨神喜悦的生活。 Dan seorang melayani Tuhan harus meninggalkan kehidupan yang tidak berkenan kepada Tuhan. 筑堂的意思是敬拜神的意思。 Membangun mesbah adalah beribadah kepada Tuhan. 我们新生的旅途是我们更加的亲近上帝， 更加的敬拜上帝。 Dan perjalanan iman kita akan makin dekat kepada Tuhan, makin beribadah kepada Tuhan. 在我们更亲近神的这一段新兴旅途中， Di dalam perjalanan makin dekat kepada Tuhan ini, 我们不断的求告神的名 kita terus berseru kepada nama Tuhan. 不是靠自己的力量， Bukan berdasarkan kekuatan pribadi kita, 不是靠自己的经验， tapi bukan juga mengandalkan pengalaman pribadi kita, 不是靠着我们的智慧聪明， bukan juga mengandalkan kepintaran atau hikmat kepintaran kita, 但是我们是靠着主的恩典。 tapi kita bersandar kepada anugerah Tuhan. 亚伯拉罕这一段新兴的旅程， Dan perjalanan iman dari Abraham, 使他被称为新兴之父。 dia dianggap sebagai bapa iman. 我们今天服侍，我们已经敬拜主这么多年的时间， Dan sekian tahun kita sudah beribadah kepada Tuhan. 不问我们多久来做礼拜 Dan kita tidak jam berapa lama kita sudah beribadah di tempat ini. 但是问我们有多认识
多认识主有多深啊！ Tapi kita seberapa dalam kita telah mengenali Tuhan kita. 服侍主是我们每一个基督徒的使命。 Dan melayani Tuhan adalah misi hidup setiap orang Kristen. 神在我们今天的处境里呼召我们出来，来服侍他。 Dalam keadaan kita saat inilah Tuhan memanggil kita untuk melayani Dia. 有3样很重要的是我们必须要明白。 Ada 3 hal yang penting yang perlu 第一， kita 我们知道神的呼召是神的拣选， dan panggilan Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. 不是 Sebetulnya. 我们要做什么就做什么， Bukan kita mau melakukan apa, ya kita melakukannya. 是神的拣选。 Tapi itu adalah pilihan dari Tuhan. 神知道他可以在我们生命中成就如何的施工。 Tuhan tahu apa yang kita dapat melakukan pekerjaan bagi Dia. 我相信神的呼召 Saya yakin panggilan Tuhan 跟神所给我们的祝福，所信托给我们的一些恩赐有关系。 dan panggilan Tuhan itu sebetulnya bertalian berkaitan dengan berkat dan talenta kita. 刚才我提到那位弟兄，他说我愿意成为一个翻译员，帮助讲台的施工。 Tadi jemaat yang berbicara kepada saya bahwa dia mau menjadi seorang pelayan penterjemah untuk melayani Tuhan. 我相信我们今天可能也发现到，我们生活中有一些是可以我们摆上来服侍主的。 Dan kita tahu mungkin dalam kehidupan kita ada sesuatu yang bisa kita untuk ikut dalam pelayanan Tuhan. 也许你没发现到， Mungkin kau tidak menemukannya. 但是在某一个时刻，有一些神所使用的人提醒你 Mungkin ada Tuhan memakai seseorang untuk mengingatkan Anda. 你可以在这一方面服侍主， Engkau boleh melayani di bidang ini. 接受教会的一些施工，带领我们明白神要我们参与这样的一个施工。 Dan melalui pelayanan Tuhan, Tuhan tahu kita harus ikut dalam pelayanannya. 不是我们所选的，但是是神选用了我们。 Bukan kita yang pilih, tapi Tuhan yang memilih kita. 我刚才特别提到，像我们这样有限的人， Seperti orang-orang kita yang sangat terbatas ini. 神要使用我们， Tuhan tetap mau memakai kita. 这是恩典。 Itu anugerah. 我们要从这恩典这个角度来看今天神的呼召， Dan kita harus dari sudut anugerah untuk melihat panggilan Tuhan. 这是神给我们的机会。 Inilah kesempatan Tuhan bagi kita. 我们要经历到一个我们从来没经历到的事， Dan kita akan mengalami satu hal yang belum pernah kita alami. 我们要亲身经历到的神自己。 Kita akan secara pribadi mengalami Tuhan. 我们跟神的我们认识神的那个程度，会在这新兴的旅途中越走越深。 Dan tahap kita untuk mengenal Tuhan di dalam perjalanan iman kita akan makin hari makin dalam. 一个要响应主呼召的人， Seorang yang memenuhi panggilan Tuhan 必须活在主的美意里面。 harus hidup dalam rencananya, rencana Tuhan. 也要服侍主的人，没有别的途径， Dan pelayan Tuhan tidak ada jalan lain. 不能照着我们的意思去做， Tidak dapat melakukan sekehendak kita. 我们要照神的意思去 Kita 做。 harus mengikuti kehendak Tuhan atau rencana Tuhan. 不是我喜欢不喜欢的问题， Bukan saya senang atau tidak senang. 不是我愿意不愿意的问题， Bukan saya mau atau tidak mau. 但是我们要明白这是不是神要我们去做的事。 Tapi kita harus tahu apakah ini satu hal yang Tuhan mau kita lakukan. 活在主的美意里， Dan hidup di dalam rencana Tuhan. 那是神给我们的恩典。 Itu juga anugerah Tuhan. 无论我们今天面对怎么样的一个问题和挑战， Apapun tantangan dan masalah yang kita hadapi. 一个活在神美意里的人 Tapi seorang yang hidup dalam rencana Tuhan. 有神的应许在我们身上， Ada janji Tuhan bagi dia. 有神在其中与他同行。 Dan ada Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan dia. 亚伯拉罕虽然知道他会面对很大的问题， Abraham memang tahu dia akan menghadapi banyak tantangan dan kesulitan. 但是他相信这位呼召他的上帝， Tapi dia yakin Tuhan yang telah memanggil dia ini. 他也相信神会与他同行， Dan yakin Tuhan akan berjalan bersama-sama dengan dia. 神要在他生命中行神所要行的大事。 Dan Tuhan akan melalui perjalanan Abraham ini melakukan perkara besar bagi Tuhan. 一个响应主呼召的人， Seorang yang memenuhi panggilan Tuhan. 他的生命能够成为神祝福的管道。 Bahkan hidupnya akan menjadi saluran berkat bagi Tuhan. 我们今天可能认为我只要过得好就够了，
Hari ini mungkin kita merasa asal hidup saya baik sudah cukup. 我没有得罪任何人 Saya tidak bersalah kepada siapapun. 啊，我也不需要干扰别人。 Saya juga tidak perlu mengganggu orang lain. 这种的生活呢，是一个非常自我、非常自私的生活。 Dan hidup yang demikian adalah hidup yang sangat egois. 我们今天能够成为蒙恩得救的人， Hari ini kita bisa mendapat berkat dan orang-orang yang 是 diselamatkan. 因为有别人响应了神的呼召， Karena 带 ada 领我们信主。 Orang yang memenuhi panggilan Tuhan dan membawa kita percaya kepada 我们 Tuhan. 今天能够成为一个成长的基督徒， Hari ini kita bisa menjadi seorang Kristen yang bertumbuh. 是神使用了很多的人来辅导我们、栽培我们，能够成为今天何等样的人。 Tapi Tuhan telah memakai orang-orang tertentu untuk membina kita hingga apa yang ada hari ini kita. 我们不能停止在这样的一个阶段， Kita tidak bisa berhenti dalam tahap yang demikian saja. 只有你把自己摆上来 Hanya 服 engkau 侍主， menyerahkan diri melayani Tuhan. 神要使用你， Tuhan akan memakai engkau. 因为神不要我们的生活只是一个幸福快乐的一个基督徒生活 Tuhan tidak mau kita menjadi seorang yang bahagia tapi seorang yang egois. 啊，神要使用我们的生命，要成为很多还没信主的人的祝福。 Tapi Tuhan mau akan mengakhiri hidup kita menjadi berkat bagi orang-orang yang belum 神要 percaya. 使用我们成为教会的祝福， Tuhan mau memakai kita menjadi berkat bagi gereja. 神要我们成为他祝福的管道 Tuhan mau memakai kita sebagai saluran berkat Tuhan. 啊。我相信，如果今天我们每一个人都是愿意把自己摆上， Saya yakin jika setiap kita mau menyerahkan diri kepada Tuhan, 你会发现到你的生命会发出你会发现你的生命不是每一天日子一天过一天的日子， dan hidupmu bukanlah hari yang berjalan hidup demi hari saja. 你会发现到神要使用你每一天的日子，能够成为完成神的美意。 Tapi Tuhan akan memakai hidup kita hari demi hari itu menggenapkan rencana Tuhan. 这几天我陪伴着一对宣教师夫妇， Dan beberapa hari ini saya mendampingi sepasang suami istri misionaris. 他是在泰国服侍主的宣教师。 Dia ada misionaris yang melayani di Thailand. 他本来在新加坡牧养了一个教会， Tapi tadinya rencana mau melayani salah satu gereja di Singapura. 他本来已经在新加坡牧养了一个教会， Satu gereja yang sudah dia layani di Singapura. 已经过了一个非常安逸的生活， Satu hidup yang sudah sangat nyaman, 满足了他服侍的岗位 sudah memenuhi tugas pelayannya di tempat itu. 有一天神突然间呼召他 Satu hari Tuhan memanggil dia. 他有这样强烈的一种的这种感受 Dia ada satu gerakan yang sangat kuat. 发现到泰国的北部有这样的一个需要 Dia melihat bagian utara dari Thailand ada satu kebutuhan. 需要他去响应主的呼召， perlu 开始了这个拆船的施工。 Dan perlu meresponi panggilan Tuhan untuk melakukan pelayanan misi di sana. 有好多的疑惑在他心中 Banyak pertanyaan dalam hatinya. 他不断的在怀疑，也不断的在去了解是不是神要他走这个拆船的路线？ Tentu sebanyak pertanyaan dan keraguan. Dia bertanya apakah ini ada perjalanan misi yang harus dia lakukan. 神后来也接受他的师母，让他们有一些特殊的看见。 Dan Tuhan juga melalui semuanya ada satu penglihatan yang khusus. 两个人同时有神这样的给他的感动， Dan jalan bersama sepasang suami di satu gerakan yang demikian. 在他们50多岁的年龄，他们响应了主的呼召，到泰国北部开始了他拆船的施工。 Dan umur 50 lebih sepasang suami itu mulai pelayanan misi di Thailand. 离开他一个平淡安逸的服侍生活 Meninggalkan satu kehidupan yang sudah nyaman di Singapura. 到泰国去 Pergi ke Thailand. 在这7年服侍主的生涯里， Di dalam pelayanan 7 tahun melayani Tuhan. 他看见神借着他的服侍，成为了很多泰国北部教会的祝福。 Dia melayani selama 7 tahun dia telah menjadi berkat bagi gereja-gereja yang ada di utara Thailand. 支持了泰国北部很多开放布道的工作， Telah mendukung banyak pelayanan misi yang ada di Thailand Utara. 装备了很多教会
的领袖来服侍主。 dan melengkapi banyak pimpinan gereja di sana untuk melayani Tuhan. 这种的生活是他从来没想到的。 Dan pelayanan mereka tidak pernah dia bayangkan. 可能今天我们也是同样会面对我们所谓的神的呼召， Mungkin hari ini juga kita menghadapi panggilan Tuhan. 我们心中有很多的疑问， Dan banyak pertanyaan dalam hati kita. 但是最主要的就是你要最重要的是我们要明白响应主的呼召，因为神要我们的生命成为祝福。 Tapi kita harus tahu, kita harus meresponi panggilan Tuhan dan menjadi berkat bagi orang lain. 不要等你所有的东西都齐全了、具备了，才可以服侍主。 Jangan menganggap semuanya lengkap, sudah beres semua, baru kita melayani Tuhan. 今天神要你手中你今天所有的，你今天已经有的，把这些摆上来服侍主。 Dan Tuhan mau apa yang ada kita milik sekarang. Dengan inilah Tuhan mau kita melayani Dia. 当神呼召摩西服侍他的时候， Dan ketika Musa untuk melayani dia, 穆萨说：“我什么都不会。” Musa bilang saya tidak bisa melakukan apapun. 神说：“你手中有什么东西？” Dan Tuhan berkata apa yang ada di dalam tanganmu. 他说：“我手中只有一根杖。” Hanya sebuah tongkat katanya. 他说：“我要使用这个杖来行世界未曾知道的神迹奇事。” Dan Tuhan bilang aku memakai tongkat ini melakukan keajaiban yang belum pernah terjadi. 神使用了摩西手中的杖，能够避开红海，成为一条甘路，让以色列人渡过去。 Tuhan bisa memakai tongkat tersebut untuk membelahkan sungai Laut Merah supaya mereka dapat berjalan di 摩 atas 西 seperti 手中那 daratan. 平房的杖， Dan tongkat yang biasa di dalam tangan Musa 行了4大神迹在埃及地。 di daerah Mesir telah melakukan 4 keajaiban. 4大，对不起，10。 10. 弟兄姐妹，今天神知道你手中也有像摩西的那一把杖， Tuhan tahu di tanganmu pun mempunyai tongkat yang seperti Musa. 是你从来没有把它交给神。 Tapi engkau tidak pernah menyerahkan kepada Tuhan. 我们可以像很多的基督徒一样， Kita bisa seperti orang Kristen yang kebanyakan 一生的岁月一生的信主的生涯平平淡淡的过去。 kehidupan kita sepanjang sebagai orang Kristen kita lalui sebegitu saja. 但是我们也可以像一些响应神呼召的人， Kita juga bisa meniru dan orang-orang yang menganggapi panggilan Tuhan 我们的生命成为多人的祝福。 dan hidup kita menjadi berkat bagi banyak orang. 亚伯拉罕成为万国万民的祝福。 Dan Abraham menjadi berkat bagi segala bangsa-bangsa yang ada di dunia. 关键性的所在， Dan 关键性的所在是他愿意把自己摆上， imannya adalah dia mau menyerahkan diri kepada Tuhan. 响应了属在他生命中的呼召。 Dan Tuhan telah memenuhi panggilan Tuhan kepada dia. 有3样我们必须要顺服的功课。 Ada 3 pelajaran yang harus kita lakukan. 有3样是我们必须预备的心态来响应主的呼召。 Dan 3 hal sikap hati yang harus kita persiapkan. 第一就是 Pertama, 完全的顺服与信靠。 percaya dan taat sepenuhnya. 在服侍主的旅途中，没有其他的选择。 Dan perjalanan kita pelayanan tidak ada pilihan lain. 可能神许可一些的考验领到我们， Mungkin Tuhan mengizinkan satu ujian yang terjadi dalam perjalanan kita. 甚至可能你刚刚才要服侍主，你就灰心失望。 Mungkin baru saja engkau mau melayani dan engkau sudah tawar hati. 你刚刚要服侍主， Engkau baru saja mau melayani. 你发现有很多的问题，使你最后胆怯离开了。 Engkau menemukan banyak tantangan kesulitan hingga engkau kecut dan meninggalkan. 我们也常常听到一些服侍主的人 Kita juga mendengarkan banyak tentang orang pelayan 发 Tuhan. 出这样的一个怨言： Jadi ada satu sungutan yang demikian. 为什么我越服侍主，我越面对更多的困难？ Dia bukan mengapa saya makin melayani, makin banyak kesulitan yang saya hadapi. 我们不否认有好多的考验会领到我们， Kita tidak menyangkal bahwa banyak ujian yang akan kita hadapi. 但是我们主要的心态是完全的顺服和信靠他。 Tapi sikap yang benar ada percaya dan taat sepenuhnya. 第二，为主的
因随为盼。 yaitu berpegang pada teguh pada janji Tuhan. 在我们服侍主的生涯里， Di dalam perjalanan kita melayani Tuhan. 我们唯一的盼望是主呼召我们的主。 Dan panggilan kita adalah Tuhan memanggil kita. 亚伯拉罕面对很多的困难， Abraham memenuhi banyak kesulitan, 甚至有危险， bahkan bahaya. 但是他为主是为盼，他完全的盼望，他的盼望是在主。 Tapi dia pengharapannya hanya berpegang teguh pada janji Tuhan. 神许可患难临到他， Tuhan mengizinkan kesulitan menimpa 但是 dirinya. 神也与他同在。 Tapi Tuhan bersama dengan dia. 假如你今天愿意做出一个新兴的一个小步 Tapi juga engkau mau melangkah satu langkah kecil dalam perjalanan imanmu. 你开始虽然不知道，还有很多事情你不明白的， Mungkin pada awalnya engkau banyak hal tidak mengerti. 但是神会继续的使用你， Tapi Tuhan akan terus memakai Anda. 你会经历到一次又一次神的帮助， Engkau 神的 akan 带领， mengalami pertolongan Tuhan demi pertolongan Tuhan. 你会经历到神在你身上一次又一次彰显他的作为。 Engkau juga sekali mengalami bagaimana karya Tuhan terus nampak di dalam perjalanan imanmu. 最后我们要看见的就是成就神的美意施工。 Dan terakhir adalah menggenapi maksud dan rencana Allah. 我们不知道我们的生命会做出怎么样的影响， Tapi kita tahu apa hidup kita akan memberi pengaruh yang bagaimana. 我们不知道我们今天心性的生活会做出怎么样的一个贡献。 Kita tidak tahu bagaimana kehidupan iman kita bisa memberi sumbangsi apapun. 但是当你顺服上帝的时候， Ketika engkau taat kepada Tuhan, 你会发现你意想不到的事件， engkau akan hal yang tidak terduga akan terjadi. 你会经历到你意想不到的神的作为在你生命里。 Engkau akan mengalami karya Tuhan yang tidak pernah Anda bayangin. 很久以前我到过一个地方，这个地方叫做巴尼巴汉岛。 Saya pernah ke satu tempat Pulau Panipahan. 这个小岛之前没有基督徒， Pulau kecil ini dahulunya tidak mempunyai orang Kristen. 但是有一个基督徒离开世界， Ketika ada seorang Kristen meninggal dunia di sana, 他一向以来都没有机会敬拜上帝， dan biasanya tidak ada kesempatan untuk beribadah kepada 岛 Tuhan. 上的人所有不信主。 Dan karena orang di pulau itu semuanya tidak percaya Tuhan. 他离开世界之前， Sebelum dia meninggalkan dunia, 他吩咐家人， dia pesan kepada keluarganya, 他说：“我死的时候希望是用基督教的仪式来进行。 ketika saya upacara kematian saya supaya dilakukan secara Kristen. 他的家人就按照他的吩咐到了Bagan Siapiapi 这个地方找牧师、找教会请他们到巴尼巴汉岛带领他的葬礼。 Maka orang keluarganya memenuhi pesan dari suaminya dan pergi ke 巴尼巴汉 他 pergi ke 另外一个岛。就是到Bagan Siapiapi pergi Bagan Siapi mengenai pendeta dan hamba Tuhan untuk mengadakan upacara pemakaman secara Kristen. 那么有一个女牧师呢，就答应了他， Dan seorang pendeta wanita mengiyakan. 带着他们的他们带着教会的一些弟兄姐妹到这个岛上带领这个葬礼。 Dan dia membawa jemaat yang ada di gerejanya pergi ke pulau itu untuk memimpin upacara kedukaan tersebut. 这个牧师是在Bagan Siapiapi 服侍主。 Dan pendeta ini melayani di Bagan Siapi ini. 这个见证是我亲自亲耳从这位女牧师听到的。 Ini hal saya dengar sendiri dari pendeta tersebut. 我曾经在Bagan Siapiapi 讲到服侍主。 Saya pernah khotbah di Bagan Siapi. 那么这个女牧师到了这个岛上呢，就开始了这个基督教的葬礼仪式。 Maka pendeta wanita ini ketika sampai di pulau itu mulai mengadakan satu upacara kekristenan. 岛上的人都很想知道，到底基督教的葬礼是怎么样的一个葬礼。 Dan orang pulau itu sangat ingin tahu bagaimana upacara kedukaan orang Kristen. 他们都觉得基督教葬礼很好啊。 Dan dia melihat, ini bagus sekali ya upacara demikian. 有好多的诗歌 Banyak pujian. 不像一般他们都是
伤心、好苦啊，这个痛苦。 Dan tidak seperti mereka kalau ada kedukaan mereka menangis dan dalam keadaan sangat sedih 而且最宝贵的一件事情 dan sangat paling berharga 就是很有盼望，一个离开世界的人，原来还有一个盼望。 Oh, ternyata orang yang meninggalkan dunia masih mempunyai pengharapan. 相信主的人有这个永生的这个盼望， Orang yang percaya Tuhan mempunyai satu pengharapan hidup yang kekal. 因为他们对死亡非常的恐惧。 Karena mereka sangat takut terhadap kematian. 虽然可能有很多的希望如此，希望那样，但是呢，还是对他们来说一种心理的一个张劲。 Sekurang pun ada pengharapan demikian dan pengharapan yang lain, tapi mereka masih penuh ketakutan terhadap kematian. 他们也希望有这样以后也有这样用这样的仪式 Mereka ingin memakai upacara yang demikian dalam kedukaan. 你牧师发现在这个岛上呀，有很多的小孩子没有读书啊， Dan pendeta ini melihat banyak anak-anak yang tidak sekolah di pulau itu. 就答应他们要在巴尼巴汉这个岛开学校，建立学校。 Dan menjanjikan bahwa akan membuka sekolah di pulau tersebut. 回到Bagan Siapi 的时候， Setelah kembali ke Bagan Siapi, 要求他们的区会教会举办学校， dan meminta sinode mereka untuk mengadakan sekolah di pulau tersebut. 但是教会没有这样的一个能力来举办学校。 Tapi karena itu sinode tidak punya dana yang cukup untuk membangun sekolah di sana. 你牧师到处筹款都筹不到， Dan pendeta ini terus mencari dana kemana kiri kanan. 他认为如果他没有办法完成这样的一个心愿，岛上的人永远不会相信基督徒了。 Juga dia tidak menggenapkan apa yang dijanjikan. Orang-orang pulau tersebut tidak akan percaya kepada Kristen. 但是他最后感到非常的失望。 Tapi akhirnya dia sangat kecewa. 有一天早上，就是复活节早上，他在教会祷告， Dan ketika hari Paskah, pagi hari waktu berdoa, 他说：“神啊，是你这样的感动我，要在这里建立学校。 Tuhan bilang engkaulah yang menggerakkan saya untuk mendirikan sekolah di pulau tersebut. 求你自己成就你的美意。 Kiranya Tuhan menggenapkan rencanamu. ”当他这样祷告的时候， Ketika dia berdoa demikian, 突然间响了一声很大的响了很大的一个响声，就在他教会隔壁的牧师楼那里出现了， ada suatu suara yang besar terjadi 发出来。 di pastori gereja tersebut. 这教会隔壁的这个牧师楼是没有人居住了， Dan pastori itu memang tidak ditinggalin orang atau dihuni orang. 想把这个牧师楼拆掉。 Mereka ingin membongkar sebetulnya pastori itu. 很大的响声就在从这个牧师楼发出去 Tapi。suara yang besar itu terjadi di pastori tersebut. 你知道发生什么事吗？ Apa yang terjadi? 一大群的烟子不知道哪里来的烟子飞到这个牧师楼。 Dan burung layangnya begitu banyak ternyata masuk di pastori tersebut. 而且在牧师楼招窝。 Dan dia membuat sarang di pastori tersebut. 他们发现了这样的一个发现了以后，他们就保持这个牧师楼不把它拆掉了。 Mereka terus mempertahankan pastori itu tidak dibongkar. 后来呢，他们发现从烟子招窝他们拿到了好多的烟窝。 Dari sarang burung itu dari tempat itu mereka mendapatkan banyak sarang burung. 他们把烟窝卖了， Mereka jual sarang burung tersebut 所得的钱就用来建校的经费。 dan dana tersebut cukup untuk membangun sekolah di 我 pulau 今天 tersebut. 讲的这个见证不是一个神话故事， Dan yang saya sampaikan kesan ini bukanlah satu cerita dongeng. 在巴尼巴汉岛这个学校到今天在还是建立得很好。 Dan sekolah tersebut masih berdiri dengan baik di pulau tersebut. 很多过去没信主的小孩子都信了主， Dulu banyak anak-anak yang tidak percaya sudah percaya kepada Tuhan 岛 akhirnya. 上变成有很多的基督徒， Dan 也有教会的成立了。 Dan di sana di pulau tersebut kemudian ada gereja dan banyak orang Kristen. 尼牧师已经蒙主恩召了， Dan pendeta wanitanya sudah dipanggil Tuhan. 他的孙父他的孙父， Ada 你牧师孙父 ketaatannya.
成就了神的美意与施工。 telah menggenapkan maksud dan rencana Tuhan. 我所亲爱的弟兄姐妹， Saudara-saudara yang kekasih, 你有没有想到， apakah engkau pernah terpikir 你今天能够蒙恩得救，不是一件平常的事情。 engkau hari ini bisa mendapat berkat diselamatkan bukan hal yang biasa. 神要借助你的生命，成就他的美意有施工。 Tuhan mau memakai Anda untuk menggenapkan rencana, maksud dan rencana Tuhan. 在乎你怎么顺服上帝， Tergantung bagaimana engkau taat 怎么 kepadanya, 成就神的美意。 bagaimana menggenapkannya. 我们可能不需要像亚伯拉罕一样， Kita mungkin tidak perlu seperti Abraham. 我们也不需要可能有像那位女牧师的经历。 Kita tidak perlu mempunyai pengalaman seperti pendeta wanita tersebut. 但是肯定的一样事情， Tapi satu hal yang pasti, 神要使用你的生命， Tuhan akan memakai hidupmu 成为多人的祝福。 untuk menjadi berkat bagi 神 banyak 要 orang. 使用你的生命， Memakai hidupmu 完成了神的美意施工。 untuk menggenapkan maksud dan rencana Tuhan. 在帖撒罗尼迦前书第5章第24节，有 Dalam 一 Tesalonika 节宝贵的经文。 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 24. 那招你们的本是心事的，他必成就这事。 Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga yang akan menggenapinya. 我们一起祷告。 Kita masuk dalam doa. 天父上帝，感谢你借着亚伯拉罕的心系，今天对我们说话。 Terima kasih Tuhan melalui tokoh Abraham engkau telah berbicara kepada kami. 感谢天父借着亚伯拉罕的吩咐，成为我们今天学习的功课。 Dan dari ketaatan Abraham menjadi satu pelajaran bagi kami. 感谢天父借着主你许多忠心的仆人，成为我们今天生命的一个榜样。 Dan Tuhan melalui banyak orang dan hamba-hamba Tuhan hingga hari ini kau menjadi teladan bagi orang lain. 我们知道我们自己非常有限， Kami tahu kami adalah sangat terbatas. 我们是一个不完全的一个人。 Ada orang-orang yang tidak sempurna. 但是在你的恩典里，你既然呼召我们来服侍你， Tapi di dalam anugerah-Mu, Engkau telah memanggil kami untuk melayani-Mu. 求你今天对我们每一个人说话。 Engkau bersabda kepada setiap pribadi kami 今 Tuhan. 天在我们所在之处， Di mana tempat kami berada. 在我们今天你所给我们的恩典和祝福里， Di dalam berkat dan anugerah Tuhan yang berikan kepada kami. 我们手中所拥有的一些， Apa yang kami miliki, 我们愿意摆上为主你所使， kami mau serahkan untuk dipakai oleh Tuhan. 让我们今天能够经历到主你的恩典临到我们每个人。 Kiranya sekali lagi kami dapat mengalami anugerah Tuhan yang dicurahkan bagi kami. 我们更认识你， Kami makin kenal kepada Engkau, 我们更亲近你，更敬拜你。 makin dekat dan makin mau ibadah kepadamu ya Tuhan. 求你这样的赐福我们今天的众弟兄姐妹， Kiranya Tuhan memberkati kami semua. 保守每一个人有一颗顺服的心， Melihat setiap kami mempunyai satu hati yang percaya dan taat sepenuhnya. 响应你的呼召， Meresponi tentang panggilan Tuhan 成为你师傅的管道。 dan menjadi saluran berkat Tuhan. 奉主的名祷告， Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin.